Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. 主内弟兄姐妹平安，晚安。 Saya pastikan dulu suara saya cukup terdengar dengan baik. 我要确认一下我的声音。 Maaf, suaranya kecil ya, nggak Kecil. kedengeran. Oke. Ya, sebentar ya. Terima kasih. Sedang diperbaiki dulu. Ya, ini lagi sedang diperbaiki ya. Bagaimana, sudah terdengar dengan baik? 听得清楚吗？在家的弟兄姐妹， Bisa? Sudah, Sudah ya? Sudah. Oke ya. 谢谢。 Baik, selamat malam sekali lagi. Shalom. 再一次跟你们说平安，大家晚上好。 Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat-sangat dekat di dalam kehidupan kekristenan kita. 我们今天要分享一个主题，跟我们圣徒的生活是很密切的牵连， Yaitu persembahan yang terbaik. 就是美好的奉献。 Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12. 让我们一起打开我们的圣经《马可福音》12章。 Markus pasal yang ke-12 mulai dari ayat 41 sampai ayat yang ke-45. 马可福音12章41节到44节。 Baik ya, saya akan bacakan sekali dan Cimeri nanti akan membacakannya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya." Ini alasannya ya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ditambahkan lagi, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 马可福音12章，耶稣对银库坐着，看众人怎么掏钱入库。有好些财主往里掏了若干的钱，有个穷寡妇来，往里掏了2个小钱，就是1个大钱。耶稣叫门徒说：“我实在告诉你们，这穷寡妇掏入库里的比众人所掏的更多，因为他们都是自己有余拿出来掏在里头，但这寡妇是自己不住，把她一切央生的都掏上了。” Mari kita satu hati kita berdoa. 让我们同心祷告。 Tuhan, sekali lagi singkapkanlah kebenaran firman. 主啊，求你再次宣开你的真理， Karena kami bodoh, 因为我们很愚 kami 蠢， tidak mengerti. 我们不明白， Bahkan untuk melakukannya kami tidak sanggup. 甚至行你的道，我们也没有能力， Tanpa pertolongan, tanpa kuasa dari Engkau sendiri. 没有你的帮助，没有你的能力。 Karena itu ya Tuhan, tolong setiap kami. 求你帮助我们每一位。 Pada waktu kami merenungkan, 当我们默想你的话， biarlah Engkau sendiri yang mengoreksi hati kami masing-masing. 让你自己让我们检讨我的心， Sampai sejauh mana kami memahami dan melakukan firman. 我们能够实行你的话有多大多长。 Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kalau kita perhatikan, aktivitas memberi itu seperti suatu peristiwa yang semua orang dapat lakukan. 弟兄姐妹，如果我们看我们奉献，看得到每个人可能就做得到。 Dari anak kecil hingga orang dewasa, kita semua dapat melakukan di dalam aktivitas memberi. 从一个小孩子到成年人，我们都能够做到我们奉献。 Juga orang yang miskin sampai dengan orang yang kaya bisa melakukan dalam memberi. 或者富人或者贫穷的人都能够奉献，就能够给。 Mulai dari memberi makanan sampai dengan memberi bantuan.
给人食物或者是给人帮助， Bisa berupa uang, perhatian, dan lain-lain sebagainya. 可以钱，也可以是个关注。 Tetapi kalau kita cermati aktivitas memberi ini tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. 但是我们真正的想，这个奉献我们给人家，不是一件很容易、很简单的事。 Asal ada uang, saya bisa memberi. 只要我有钱就能够给人， Asal ada waktu, saya bisa memperhatikan. 只要我有时间，我就能够照顾我们、关注别人。 Asal ada kesempatan, saya bisa datang ke rumahmu. 只要我有机会，我就能够去他的家。 Sungguhkah dia melakukannya, saudara? 是这样做的吗？ Ketika uangnya ada, 当有钱的时候， ketika waktu dan kesempatannya ada. 当有时间、有机会的时候， Tidak semudah seperti yang kita bayangkan, 不 saudara. 是我们这样简单的想法。 Saya berikan contoh lagi, saudara. 我再给你们一个例子， Ada seorang calon kepala daerah yang sedang kampanye. 有个村长他在竞选的时候参赛。 Apa yang paling sering dilakukan oleh calon dari kepala daerah ini, saudara? 这个村长最常做的是什么事呢？ Ketika dia ingin menjadi pemenangnya, 当他希望能够作为一个也得胜者的时候， kita semua, saya yakin sekali sebagian besar sudah bisa menebaknya, saudara. 我们大部分都猜得到他会做什么。 Apa yang dilakukan oleh dia? 他将做什么呢？ Janji-janji sorga. 就是很多承诺， Ya, janji-janji sorga. 就是唐高的承诺， Ini kalimat-kalimat politis, saudara ya. 这是正式的句子。 Dia pasti akan memberikan sembako murah. 他一定会给我们2价的粮食， Pengobatan gratis. 免费的治疗， Berkunjung ke ruang-ruang publik. 会在大众的面前去探访， Pasar, 还是市场， terminal, 吃站， mall. 还有在超市， Untuk mendapatkan simpatik daripada masyarakat. 只要能够讨别人的喜悦。 Bahkan sampai ke daerah-daerah kumuh yang selama ini mungkin tidak pernah satupun oknum pemerintah melihat di dalam kondisi 甚至 warganya. 甚至在一个很贫穷的地方，从来没有一个高管去看过的。 Tetapi tiba-tiba saja calon daerah ini datang dan tentu saja disambut dengan antusias, saudara. 突然这个竞选者就到那里，当然他会接到很大的欢迎， Ada baliho, 有很多的传单， umbul-umbul, 还有广告， ada spanduk selamat datang, 还有很多的相片照着的， bahkan ada panggung gembira, saudara, panggung dandutan. 还有晚上的聚乐搭台， Tempat di mana calon ini berorasi. 就是这个竞选者他要在那边演讲， Dan setelah itu mungkin dia bisa berfoto selfie dengan warga di sekitarnya. 然后呢，他就可能跟大众一起合照， Menggendong anak kecil yang ingusan mungkin. 他会把孩子抱在手里， Memeluk nenek-nenek, kakek-kakek yang nyaris pakaiannya itu udah nggak layak pakai, saudara. 还有年老的爷爷奶奶他都会去拥抱他。 Pertanyaan saya adalah apakah setelah dia menjadi pemenang dari pemilihan tersebut dia masih konsisten tidak seperti pada saat dia kampanye? 值得我们疑问的是，当他成功了，作为一个胜利者，他是不是会按照他所有承诺的做出来？ Apakah dia masih tetap tidak secara konsisten mungkin setiap bulan dia bisa datang ke daerah-daerah tersebut? 他会不会坚持每个月还是到乡下去？ Rasanya saya tidak perlu menjelaskan lagi, saudara. 我觉得我不需要再解释。 Kita semua sudah tahu apa yang dilakukan setelah dia menjadi pemenang di dalam kontesnya. 我们大家都能够猜得到，当他作为一个圣子的时候，他将做什么。 Maka saya dapat katakan ini memberi tetapi dengan syarat. 但是我可以说，
他有供给，但是有条件。 Dia memberi tetapi juga dengan mengikat. 他给也有一个条例， Ini sembako saya berikan kepada kamu ya. 这是廉价的粮食，我给 Tapi 你。 ingat nanti coblos muka saya ya. 但是你要记得，当你竞选的时候要投我的票， Benar nggak saudara? 是不是这样？ Ada satu contoh lagi. 还有一个例子 Ada orang yang punya anak anjing banyak. 有个人他有家里很多 Dia 小 mau 狗， memberikan kepada tetangganya. 他要给他的邻居， Apakah pemberoatan ini baik saudara? 他这样做是不是好？ Pasti baik. 一定是好事。 Tetapi coba apa yang kita ketahui, apa yang melatar belakangi dia memberikan anak anjingnya saudara. 我们知不知道他这样做有什么动机？ Karena di rumahnya udah ada 5 anak anjing saudara. 因为他家里已经有5条小狗， Sekarang ada 4 anak anjing lagi yang baru lahir. 现在又再加4条小狗， Dia kewalahan merawatnya saudara. 他已经自己撑不住了， Maka dia berikan anak anjingnya ini kepada tetangga atau temannya. 所以他把这些小狗给他的邻居。 Motivasi memberi sudah bergeser maknanya. 他给人的这个动机已经移开了， Bukan memberi karena ada satu kegembiraan. 不是用喜悦的心去给 Tetapi 人， memberi dengan motivasi membuang sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi. 他给人的动机其实一个动机就是想把这些小狗丢走， Mirip sekali dengan saya saudara. 好像我一样。 Saya punya ikan waktu itu. 那时候我有养鱼， Karena banyak, 因为很多， akhirnya saya kasih kepada orang lain. 后来我就送人， Karena nggak sanggup memeliharanya saudara. 因为我自己已经撑不住去照顾这些小鱼。 Sekali lagi tindakannya baik. 这样做是好的， Tetapi motivasinya tidak baik. 但是动机不好。 Sering kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa terhadap Tuhan pun dalam hal memberi, sadar atau tidak sadar, kita sedang di dalam motivasi ada di dalamnya. 我们是不是明白？当我们做这样的事，我们有很常这样对神这样做， Kita sedang memainkan motivasi, saudara. 我们也用我们也玩弄我们的动机。 Ada orang yang mengklaim dari ayat Maleakhi 3 ayat yang 10 sebagai janji Tuhan untuk memberkati yang berlimpah-limpah bagi mereka yang memberikan persepuluhan. 有些人他拿玛利亚基那一条书说，当他奉献多的时候，主也会把更好的， Karena ayatnya bunyinya demikian, saudara. 因为经文是这样说的。 Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送入库里，使我家有粮，以此试试我是否为你们展开天上的窗户，行福于你们，整治无处可容。” Saudara, sebenarnya di dalam konteks ayat ini, saudara, 其实弟兄姐妹，其实这个经文呢， sebenarnya Allah itu sangat kesal dan sangat marah dengan umatnya. 其实我们的神是多么的对他的子民是多么的愤怒， Karena sudah mengabaikan persembahan untuk bait Allah. 因为他们已经忽略了将纳的1/10， Dan sudah membiarkan suku Lewi itu mencari nafkahnya sendiri. 他们让利未人自己去找生活。 Allah ingin mereka memberi dengan tulus, dengan benar, saudara. 神要他们用真诚的心，用真正的奉献， Bukan dengan menipu. 不是用欺骗的心。 Nah, ayat ini saudara yang kasih Tuhan, 这些经文呢， apakah ayat ini sebenarnya jadi kayak semacam menyogok Tuhan kalau begitu? 我们是不是把这段经文好像我们贿赂我们的神？ Hati-hati, saudara. 我们要小心。 Jadi saudara yang kasih Tuhan, pemberian yang bagaimana yang menyukakan Allah kalau begitu? 这样说，我们要如何的奉献才能够讨神的喜悦呢？ Pemberian yang bagaimana yang menyenangkan Allah? 要怎么样的奉献神才能接受？ Kalau kita perhatikan di dalam ayat perikop Markus ini, saudara, 当我们看马可福音这段经文，
Tuhan Yesus memuji persembahan dari janda yang miskin ini daripada orang kaya yang memberikannya. 主耶稣对这个穷寡妇的奉献，还有富人的奉献， Alasannya jelas, karena janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya. 主耶稣的理由很正确，因为这个寡妇是从她缺少的那边逃出来的。 Sedangkan orang kaya ini memberi dari kelimpahannya. 还有富人呢，他们是从他们多余下来的给。 Nah, soalnya kasih Tuhan sebelum saya merenungkan, kita lebih dalam lagi merenungkan akan ayat ini. 当我们还没有接下去讲得更长远的时候， Ada sebuah pertanyaan lagi, saudara. 还有一个问题： Kapan kita paling menghargai uang kita? 我们是什么时候最注重我们的钱？ Kapan kita paling menghargai pendapatan kita? 什么时候我们最珍惜我们的收入？ Apakah pada saat kita berkelimpahan, kecukupan, 是不是在我们多余付出的时候， atau saat kita hampir tidak ada pendapatan lain lagi? 或者当我们没有收入的时候？ Saya yakin sekali sebagian besar kita akan sangat hitung-hitungan sekali ketika kita minim pendapatan, bukan? 我可以肯定的说，我们一定会在我们缺少的时候，会很细心的我们的支出， Karena sebenarnya kita sendiri pun kekurangan. 因为我们自己也缺乏， Boro-boro mau memberikan kepada orang lain. 自己的缺乏，更何况要给人。 Buat sendiri aja sangat-sangat minim, sangat-sangat kekurangan. 给我自心控我自己的需要都已经缺乏了。 Maka orang yang seperti ini sampai bisa memberikan itu yang hebat, saudara. 如果这样的人能够奉献，那是最好的。 Saudara, apa herannya kalau seorang konglomerat memberikan persembahan 100 juta untuk pembangunan gereja? 一个富豪当他能够捐1个亿，有什么稀奇？ Dibandingkan dengan mungkin 20.000, 30.000 dari seorang penjual kue kaki lima yang tinggal di pinggir kali dengan 5 anak dan suaminya yang sedang sakit. 比起一个富人，他是卖糕的，有很多孩子，而且丈夫还在家里生病。 Mana yang membuat hati kita bergetar, berempati, saudara? 那一个人的奉献会让我们更感动。 Konglomerat mungkin 1 bulan dia bisa miliaran dia dapatnya, saudara. 这个富豪1个月可能能够拿到几十个亿， Maka untuk 100 juta bagi 1 bulan nggak ada artinya sama sekali. 所以当他能够奉献1个亿是没有什么稀奇。 Tapi 20.000, 30.000 begitu berarti bagi seorang penjual kue yang tinggal di pinggiran kali, saudara. 但是2万3万对于一个在路旁卖糕的人来说，这是很有关的事。 Saudara, pemberian yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 最好的奉献呢，是按照哥林多后书9章第7节说的。 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut keleraan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所酌定的，不要捉难，不要勉强，因为捐的乐意的人也是神所喜爱的。 Memberi dengan sukacita, saudara. 就是要以乐的心来奉献。 Allah senang jika kita memberi dengan sukacita, dengan tulus. 神会很喜爱我们，也乐意真心的奉献， Bahkan memberi dengan berkorban, saudara. 甚至我们用付出的心。 Seolah-olah di dalam bagian tubuh kita ini ada yang sesuatu yang dipotong, ada sesuatu yang disayat, saudara. 就好像我们的一部分的身体有些割开，把它献上， Ada darah yang keluar. 有血流出来。 Ini adalah awal daripada pemberian yang tulus dan berharga di mata Tuhan. 这就是一个很忠心、很珍贵的奉献。 Mother Teresa pernah memberikan 1 ungkapan kalimat, saudara. Mother Teresa. 就是德蕾莎母亲有说过一句话。 Pemberian kasih yang tulus itu, kamu harus merasakan perihnya tindakan itu. 当你把最真诚的奉献的时候，你会感到自己有些伤心不舍的。
Pemberian kasih yang tulus itu, kamu harus rasakan perihnya tindakan itu. 一个爱心的奉献会使你觉得有伤心不死。 Janda yang miskin ini memberikan seluruh uangnya 2 peser 1 duit. 这个寡妇把她全部养生的头上，就是2个小钱一个大钱， Dibandingkan dengan kelimpahan daripada orang kaya ini, saudara. 比起那些财主在付出的情况下， Inilah pemberian yang terbaik kalau begitu. 这就是最美好的奉献。 Pemberian yang bernilai juga pernah dilakukan oleh jemaat Makedonia, saudara. 一个有价值的奉献，也是马其顿的教会所奉献的。 Di dalam kekurangannya jemaat ini bisa memberikan, bahkan didesak untuk bisa memberikan. 这个教会弟兄在他们缺乏的时候，他们还依然能够奉献。 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 哥林多后书8章1节到4节。 Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受了大试炼的时候，仍有着满足的快乐，在巨穷之间还格外显出他们落肩的厚恩。我可以证明他们是按着力量，而且也超过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的求我们尊他们在至供给圣徒的恩情上有份。 Saudara, aktivitas memberi persembahan kepada Tuhan memang sangat personal sekali. 我们给神的奉献是我们自己的很私下的事情。 Kita semua punya ukuran sendiri untuk kita bisa melakukannya. 我们自己能够量我们的量要给多少， Kita punya ukuran sendiri, saudara. 我们自己有我们的量度。 Bagi saya ada satu prinsip yang berlaku dalam hal ini. 在这里我有一个原则， Yaitu apakah kita percaya bahwa hidup kita ini adalah di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. 我们是否相信我们的生活由神来保管？ Apakah kita percaya di dalam hidup ini kita percaya Tuhan yang memelihara kita? 我们在我们的生活中，我们是否相信主在保守我们？ Maka bagian kita adalah mempercayai akan pemeliharaan Allah itu. 我们的份就是相信主会照顾保守我们。 Jelas sekali pemeliharaan Tuhan bukan melulu soal keuangan, saudara. 这里很清楚的说，神对我们的恩赐照顾不是金钱，不单 Bukan 单是金 soal 钱， materi, 也不是物质， tetapi juga soal non-materi. 也是非物质的事。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， berikutnya apakah kita sudah tahu dan mengerti dalam pemberian Tuhan Allah seperti itu adalah persembahan kita tidak hanya sebatas itu-itu saja kalau begitu. 当我们晓得我们的份时候，我们的奉献不单单是刚才所说的。 Kalau kita mengerti akan pemeliharaan Tuhan ini, saudara, 如果我们晓得神对我们的保守， pertanyaannya adalah 我们该问的是， apakah persembahan kita hanya sebatas itu-itu saja, saudara? 我们所奉献的在这些吗？ Tidakkah kita berani memberi lebih dari yang sepantasnya kalau begitu? 我们不敢给再多的奉献给出吗？ Tidakkah kita berani untuk memberikan yang lebih daripada yang seharusnya kalau begitu? 我们不敢把更多的奉献吗？ Maka disinilah tantangannya, saudara. 这就是我们的挑战。 Saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang mengatakan begini sama saya. 弟兄姐妹，有个人这样对我说： Isi dompetmu 你的钱包 mencerminkan rohanimu. 就是你属灵的表现。 Sekali lagi ya. Isi dompetmu Ni de- mencerminkan rohanimu.
你的全包就是你属灵的表现。 Saudara, saya percaya sekali ini hanya sebagai suatu ungkapan istilah saja. 我相信这是只是一个随便说的一个句子。 Saya pikir-pikir benar juga ya kalimat ini ya. 但是我们深想的时候，这句话也有对的。 Kalau kita tahu betapa besarnya pengorbanan Kristus itu, 如果我们明白神对我们的付出有多大， kalau kita mengerti Tuhan begitu sayang sama kita, 如果我们明白主是如何的爱我们， kalau dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, 如果他把自己的生命已经献给了我们， masa sih kita memberikan persembahan tanpa pengorbanan? 难道我们的奉献就没有什么意义的付出吗？ Ini pertanyaan. 这是我们的问题。 Masa sih kita memberikan persembahan tanpa pengorbanan kalau begitu? 我们难道给我们的奉献是没有一点付出的吗？ Hanya sisa-sisanya saja, saudara. 只是多余出来的吗？ Tenaga sisa, 我们多余出来的力量， mungkin kita memberikan persembahan juga yang sisa-sisa. 有可能我们的奉献也是多余的。 Apakah kita mengerti kalau gitu pemeliharaan Tuhan dengan cara yang seperti ini? 我们是否明白主对我们的照顾，我们保守？ Sekali lagi saudara, memberi persembahan memang adalah urusan personal. 说真的，这个奉献是我们很密切跟神自己的事。 Tetapi pertanyaan saya adalah, 但是我的问题是， kalau kita mengerti pengorbanan Kristus bagi kita, 如果我们知道神对我们的付 saya 出， percaya sekali 我相信 ini akan menggerakkan hati kita lebih memberi lagi. 这会鼓励我们把更好的奉 Bukan 献 saja 在， uang kita kalau begitu. 不单单是我们的金钱， Waktu kita, 也是我们的时间、 tenaga kita, 我们的能力、 talenta kita, 我们的才干， kita mau berikan kepada Kristus. 我们将会付出献给神。 Inilah pemberian yang terbaik kalau begitu. 这就是最美好的奉献。 Luar biasa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. 今天神对我们说的话很有意思， Mari kita satu hati kita berdoa. 让我们同心祷告。 Silakan Musa Felix pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan berfirman kepada kami, agar kami juga boleh terus belajar untuk memberikan yang terbaik. Meskipun yang terbaik adalah sesuatu yang memang sulit untuk kami berikan di dalam kehidupan ini, tetapi kiranya kami boleh belajar memberi yang terbaik, bukan dari sudut pandang kami, tapi dari sudut pandang Tuhan. Yang terbaik menurut apa yang dilihat oleh Tuhan, yang terbaik menurut apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan sebagaimana firman-Mu malam ini mengajar kami, agar kami juga boleh memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Berikan kami iman Tuhan, oleh karena persembahan-persembahan juga sangat terkait sekali bagaimana kami mengenal Allah, bagaimana kami mengasihi Allah, dan juga bagaimana kami juga boleh sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Dan kiranya itu juga boleh tercermin di dalam sikap hati kami ketika kami memberi hidup kami, uang kami, dan segala hal yang tidak hanya terkait materi, tapi juga terkait waktu, pikiran, tenaga, dan hidup kami yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, dan firman-Mu malam ini boleh terus menjadi sebuah perenungan untuk kami juga aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.